Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni abang nak bercerita dekat korang kisah seorang perempuan. Dia jadi pembunuh bersiri. Lepas tu dia bunuh 7 orang lelaki daripada tahun 1989 hingga 1990. Tapi abang tak nak ceritalah, tak nak bahaskan siapa yang dia bunuh. Yang abang nak ketengahkan kat sini, macam mana dia boleh lahir menjadi seorang pembunuh dan apa sebab-sebab yang mendorong dia untuk membunuh begitu ramai lelaki. Jadi kalau korang berminat nak tahu, tunggu video abang daripada mula sampai habis, tonton. Jadi kalau korang berminat, bolehlah subscribe channel abang. Jadi kalau bila subscriber banyak kan, abang lebih bermotivasi untuk cerita semua cerita-cerita menarik kat korang. Orang yang abang maksudkan adalah bernama Aileen Wuornos, lahir pada 29 hari bulan 2 1956 di Michigan, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat lagi. Memang banyaklah kes-kes pembunuhan yang ngeri-ngeri kat sana. Ibunya bernama Diana dan ayahnya bernama Leo. Sewaktu melahirkan Aileen, sebenarnya mak dia berumur 14 tahun dan ayahnya berumur 16 tahun. Dengan kata lain, mak ayah dia ni memang remaja bermasalah lah dekat sekolah. Yelah, umur kecil-kecil lagi dah lahirkan anak. Tapi perkahwinan tu tak sampai 2 tahun. Diorang pun bercerai. Sebenarnya bukanlah berkahwin, tinggal bersama lah sebab dah lahirkan anak kan. Jadi terpaksalah tinggal bersama. Dikira perkahwinan lah. Tak sampai 2 tahun dah bercerai. Korang tahu nak sebab apa? Sebab ayah dia ni yang nama Leo ni telah ditangkap oleh pihak polis kerana merogol budak bawah umur. Dan memang jenis setan-setanan lah juga bapak dia ni. Umur 16 tahun, 17 tahun dah rogol-rogol budak bawah umur. Gila. Tapi selepas ayahnya dimasukkan ke dalam penjara, ayahnya telah membunuh diri pada tahun 1969. Jadi dengan kata lain, Aileen tak dapatlah jumpa ayah dia daripada kecil. Dia tak kenal ayah dia. Cuma yang dia tahu perangai ayah dia macam setan. Jadi tinggallah Aileen dengan mak dia. Jadi mak dia ni yang berumur 14 tahun ni belalah Aileen dengan mencari hidup, buat bermacam-macam kerja. Tapi pada umur 4 tahun, mak dia dah stres sangat. Dia hantarnya Aileen dekat rumah atuk dengan nenek Aileen, iaitu emak bapak kepada Diana. Mak dia lah nenek dengan atuk dia. Kat sinilah bermulanya karakter raksasa Aileen. Macam mana Aileen boleh dilahirkan menjadi seorang pembunuh. Korang nak tahu, atuk dengan nenek Aileen sebenarnya adalah pemabuk, peminum alkohol yang tegar. Hari-hari mabuk, hari-hari minum arak. Korang bayangkanlah kalau dah pemabuk ataupun peminum arak tegar bela cucu. Boleh bayangkan kan? Daripada kecil, Aileen telah dipukul, dipaksa buat macam-macam kerja daripada umur 4 tahun. Korang boleh bayangkan hidup dia sangat terseksa waktu tu. Lebih teruk lagi, sejak daripada kecil, atuk dia ni telah mengambil kesempatan pada Aileen. Ada jenis setan-setan juga. Dia suruh Aileen berbogel, lepas tu dia raba-rabanya Aileen, dia kira pemerkosaan jugalah. Lepas tu, dia akan pukul Aileen walaupun dekat depan orang ramai. Korang bayangkanlah budak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun macam tu diperlakukan macam tu. Macam mana pembinaan karakter jiwa dia. Sebab itu dia jadi pembunuh, sebab itu dia jadi raksasa. Sejak berumur 11 tahun lagi, Aileen ni memang dah ada karakter yang jahat. Dekat sekolah, dia terlalu stres. Disebabkan dia terlalu stres, dia nak cari keseronokan, dia melacurkan diri. Dekat rumah dia kena pukul dengan atuk nenek. Atuk dia jahat, nenek dia jahat, banyak kali perkosa dia. Dekat sekolah pula, dia lacurkan diri semata-mata nak dapat duit. Sebab dia tak ada makan, dek. Dia tak ada makan, dia tak ada tempat tinggal, tak ada kasih sayang. Jadi dengan melacurkan diri, dia dapat kasih sayang. Dia gunakan duit pelacuran dia tu untuk makan, untuk beli baju. Kita boleh bayangkan betapa kesiannya budak macam ni, membesar dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Dan sejak umur 11 tahun juga, Aileen akan menggunakan duit pelacuran dia untuk membeli rokok dan juga dadah. 11 tahun dia isap rokok dengan dadah. Kita kalau kat Malaysia 11 tahun tu masih lagi gembira-gembira dengan mak ayah, gembira-gembira dengan kawan-kawan. Tapi Aileen tak. Dia terpaksa survive untuk hidup, terpaksa melacurkan diri. Lebih memburukkan keadaan lagi, pada umur dia 14 tahun,
Sini titik mula dia. Pada umur 14 tahun, dia telah dirogol dengan kejam oleh kawan-kawan atuknya. Tapi korang tahu atuk dia buat apa? Atuk dia gembira. Malah atuk dia minta duit daripada kawan-kawan dia, melacurkan cucu sendiri. Memang teruk institusi keluarga dekat Amerika Syarikat. Hasil daripada kejadian rogol tu, pada 1971, akhirnya Ellen melahirkan anak seorang baby lah. Dan anak tu telah dihantar ke rumah kebajikan. Atuk dengan nenek dia tak nak. Selepas melahirkan anak, Ellen telah diberhentikan sekolah oleh pihak sekolah sebab terlalu teruk sangat perangai sampai melahirkan anak. Dan disebabkan itu, akhirnya nenek dia juga meninggal pada tahun yang sama. Selang setahun, sewaktu Ellen berumur 15 tahun, akhirnya Ellen dihalau oleh datuknya keluar daripada rumah sebab bagi datuknya Ellen adalah satu beban. Pemabuk, kita boleh harapkan apa? Memang budak tu tukang kanting lah hidup. Jadi untuk meneruskan hidup, Ellen terpaksa melacurkan diri. Sebenarnya dia melacurkan diri ni ada dua sebab berdasarkan apa yang abang baca. Pertama, dia rasa dia nak dapatkan kasih sayang. Dengan melacurkan diri tu dia akan peroleh kasih sayang. Yang kedua, dia perlukan duit nak makan. Dia tak ada kerja lain. Dah lah kena berhenti sekolah waktu kecil. Maksudnya pelajaran tak ada, apa je kerja yang dia boleh buat. Pada 1978, waktu berumur 18 tahun, ini pertama kali Ellen ditangkap. Kerana hasil daripada duit pelacuran dia tu, dia beli dadah dan juga pistol. Waktu tu dia berumur 18 tahun kan, bawah umur. Jadi penggunaan pistol, pemilikan pistol oleh budak bawah umur tu sangat-sangat dipandang serius. Jadi dia ditangkap. Itu kali pertama dia ditangkap. Pada 1976, waktu umur dia 20 tahun, dia jumpalah dengan seorang lelaki. Dan dia harap, waktu temu bual dengan dia berharap lelaki ni akan memberi sinar pada dia. Lelaki ni bernama Louis dan berumur 69 tahun. Dia jumpa pun secara tak sengaja. Lelaki ni boleh kata kaya lah sebab dia adalah Presiden Kelab Kapal Layar Amerika Syarikat. Tapi apa yang Ellen harapkan macam debu. Sebab perkahwinan ni tak kekal. Dia kekal hanya 9 bulan. Korang tahu sebab apa? Bukan sebab Louis, bukan sebab suami dia. Disebabkan Ellen. Ellen pukul lelaki ni, dera lelaki ni dan paksa lelaki ni melakukan kerja-kerja rumah dan juga kerja-kerja mendapatkan duit. Kenapa Ellen buat macam ni? Sebab terdidik daripada kecil. Dan memang daripada kecil dia diasuh dalam keadaan yang sangat teruk, sangat ganas dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Jadi dia tak tahu macam mana nak layan suami. Dia layan suami seadanya lah. Sebab itu perkahwinan dia bertahan 9 bulannya. Untuk tahun yang sama, selepas bercerai, kali kedua Ellen ditangkap kerana dia baling bola snooker tu dekat bartender. Agaknya waktu tu dia tengah duduk dekat bar. Lepas tu dia dengar runsing, suami dah bercerai, dah tak ada tempat bergantung, terpaksa cari kerja, cari duit, macam mana melacur lagi. So, dia terlalu stres waktu tu, sampaikan tak semena-mena dia ambil bola snooker, dia baling dekat bartender dan dia ditangkap untuk kali kedua. Okey, lupa abang nak beritahu di awal cerita. Sebenarnya Ellen ni bukan dia hidup seorang, dia ada adik lelaki. Adik lelaki ni juga memang teruk, memang kaki dadah, kaki rokok, kaki arak, sama je. Sebab ialah terdidik macam tu lah dengan hidup dengan datuk nenek yang kaki mabuk. Memang hidupnya macam tu lah. Tapi pada tahun yang sama, 1976 juga, adiknya telah mati disebabkan oleh kanser. Jadi Ellen dapat duit pampasan sebanyak RM10,000. Korang kalau bayangkan RM10,000 diperolehi oleh seorang budak muda yang memang hidup sosialnya sangat teruk, dia tak akan simpan lah duit tu. Dia akan enjoy lah. Itulah yang dibuat oleh Ellen. Beli kereta mewah, beli barang mewah, beli dadah, beli alkohol. Itu yang dia buat dengan duit RM10,000 tu. Tak tahan berapa bulan je, berapa hari je habis dah duit tu. Pada 1981, ini kali ketiga Ellen ditangkap. Kenapa? Sebab dia mencuri rokok. Curi rokok je, dia kena tangkap. Kali ketiga dia kena tangkap. Dan sejak tahun tu, 1981 hingga 1986, keluar masuk penjara budak ni. Waktu dia muda lah, dia keluar masuk penjara atas macam-macam alasan. Merompak dah memanglah, menembak dah memanglah, berkelakuan tak senonoh memang dah sah-sah lah, mabuk-mabuk tengah jalan dah memang tentulah.
Dan dia pernah juga menggunakan nama makcik dia untuk buat penipuan secara besar-besaran. Ini pun sebab dia ditangkap, keluar masuk penjara je. Tapi pada penghujung 1981, akhirnya Eileen berjumpa dengan cinta sebenar. Bukan lelaki, tapi perempuan. Maksudnya Eileen daripada seorang yang normal bertukar menjadi lesbian di hujung tahun 1981. Perempuan yang dimaksudkan adalah bernama Terry Moore. Dia kerja dekat hotel. Jadi diorang tinggal sama-sama satu rumah. Eileen sangat sayang dengan Terry Moore. Dan Eileen support Terry Moore. Terry Moore duduk diam-diam kat rumah, Eileen support dia. Eileen kerja kat luar. Tapi apalah kerja yang Eileen buat? Melacur lah kan. Tapi tak apa. Dengan pelacuran tu, dia support hidup diorang berdua. Dan ini adalah titik kedua permulaan kenapa Eileen start membunuh. Yang pertama tadi, dia dirogol oleh kawan datuk dia sampai mengandung. Dia benci dengan lelaki. Lepas tu dia ada atuk yang perkosa dia, dia ada bapa dia yang tak bela dia. Jadi dendam dia kepada lelaki terlalu tinggi. Sebab itu dia merelakan diri dia untuk menjadi lesbian dan hidup dengan seorang perempuan. Kebenciannya terhadap lelaki bertambah-tambah selepas apa yang dilalui. Jadi start daripada tahun 1989 hingga tahun 1990, Eileen berjaya bunuh 7 orang lelaki. Dan kebanyakannya daripada umur 40 tahun hingga 69 tahun. Melalui beberapa interview, orang tanya, kenapa Eileen bunuh orang? Dia kata dia benci dengan lelaki. Dia terlalu sakit hati dengan lelaki. Sebab lelaki lah hidup dia hancur. Jadi cara dia membunuh ialah, dia kan seorang pelacur kan. Kalau pelanggan dia muda, dia tak adalah bunuh. Tapi kalau pelanggan dia tua, dia ambil. Lepas tu dia tidur dengan orang tu. Dia bagi orang tu seronok dulu. Esok paginya dia tembak, mati. Lepas tu dia bogelkan, dia cempak dekat gaung. Itu adalah modus operandi Eileen dalam masa 2 tahun ni. Cara dia membunuh 7 orang lelaki. Dan untuk 7 kali pembunuhan ni, dia bukan buat seorang. Dia buat dengan pasangan lesbian dia, iaitu Terry Moore tadi. Dia pikat, lepas pikat, dia bunuh, dia cempak, dia buang. Melalui beberapa interview, orang tanya kenapa Terry Moore ni nak ikut dia, ikut Eileen buat perkara ni kan, perkara membunuh ni. Satu, sebab cinta, kata Terry Moore. Yang kedua, sebab dia dapat rasa apa yang Eileen rasa, kebencian kepada lelaki. Sebab dia pun ada masalah dengan lelaki. Sebab itu dia sama-sama menolong Eileen buat pembunuhan ni. Pada 1991, akhirnya Eileen telah ditangkap oleh pihak polis. Korang nak tahu, pada asalnya memang tak dapat bukti macam mana. Tapi atas kerjasama dengan pasangan lesbian Eileen, iaitu Terry Moore, akhirnya terbuktilah Eileen melakukan beberapa siri pembunuhan. Korang mesti pelik kenapa Terry Moore menceritakan benda ni pada pihak polis. Satu, sebab Terry Moore terlalu sayangkan Eileen. Dia tak nak Eileen buat lagi dosa. Dia kata, stop, sinilah, 7 orang ni dah cukup banyak dah, Eileen perlu stop. Tapi disebabkan Eileen tak nak stop, perkara ni telah dilaporkan kepada pihak polis. Dia orang kerjasama untuk tangkap Eileen. Pada awalnya Eileen berasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Terry Moore, pengkhianatan cinta. Tapi bila ditanya, adakah Eileen masih sayang dengan Terry Moore? Jawapannya, sayang dia tak pernah berubah pada Terry Moore. Dia anggap Terry Moore adalah soulmate dia, adalah pasangan hidupnya daripada dunia sekarang sampai ke akhirat. Ni tu tambah-tambah yang ujung-ujung tu, cinta sejati. Pada 1992, selepas dilakukan beberapa siri perbicaraan, akhirnya Eileen telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Tapi hukuman tu tidak dilakukan pada tahun tersebut. Dia delay. Hukuman gantung dilakukan pada 2002, 10 tahun selepas tu. Selepas semua pengampunan Eileen tak lepas, dia tak dapat pengampunan dan akhirnya dihukum gantung. Dan mayatnya telah dibakar dan abunya telah ditaburkan di pangkal pokok di kampungnya oleh kawan baik dia masa kecil. Maka tamatlah riwayat seorang yang bernama Eileen Wuornos membunuh 7 orang lelaki. Bukan disebabkan 7 orang lelaki itu yang menyebabkan dia bertukar menjadi monster, tak. Tapi disebabkan 3 orang lelaki
yang menukarkan jiwanya daripada seorang perempuan yang lembut kepada seorang raksasa yang ganas, yang suka membunuh, iaitu datuknya, ayahnya dan adik lelakinya. Lepas tu mesti korang terfikir-fikir, kenapa adik lelakinya yang menyebabkan dia bertukar menjadi monster? Sebenarnya adik lelakinya juga telah berpakat-pakat dengan atuknya merogol Ellen masa kecil. Jadi abang harap kisah ni menjadi iktibar untuk kita semua. Banyak iktibar yang boleh kita dapat daripada sini. Daripada sistem kekeluargaan akan menyebabkan budak hidup dalam keadaan yang pincang dan membentuk karakter yang sangat negatif. Jadi abang harap korang semua terhibur dan dapat manfaat daripada cerita ni, dan hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.